Sidang kemuncak luar biasa negara Arab Islam bincang ketegangan di Asia Barat. Pengendali platform media sosial perlu sekat perilaku tidak bermoral. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal menyampaikan kenyataan negara pada Sidang Kemuncak Luar Biasa Negara Arab dan Islam di Riyadh, Arab Saudi. Sidang kemuncak itu yang sedang berlangsung pada ketika ini menjadi pentas memperjuangkan suara warga Palestin dan Lubnan yang menjadi mangsa kekejaman genosid rejim Zionis. Datuk Seri Anwar membawa bersama mandat rakyat Malaysia dalam kenyataan negara itu nanti. Sekaligus menyatakan harapan agar perjuangan tanda solidariti dan kebersamaan untuk semua umat Islam seluruh dunia. Sementara itu, Malaysia menyatakan sokongan berterusan terhadap Lubnan yang kini berdepan kegilaan rejim Zionis Israel serta bersedia untuk menyalurkan sumbangan kewangan kepada Lubnan untuk membantu mangsa yang terkesan akibat serangan tersebut. Pemakluman itu dinyatakan Datuk Seri Anwar kepada rakan sejawatannya dari Lubnan, Najib Mikati di Riyadh. Datuk Seri Anwar menerima kunjungan hormat Perdana Menteri Lubnan itu sebelum sidang kemuncak luar biasa negara Arab dan Islam. Menurut beliau, Malaysia juga terkesan secara langsung dengan ketegangan di Lubnan susulan serangan Israel sehingga mengakibatkan 6 anggota Malbat yang menyertai misi pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu UNIFIL cedera. Datuk Seri Anwar turut mengadakan pertemuan dengan Putera Mahkota Kuwait Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah di Riyadh. Perbincangan kedua-dua pemimpin ini turut menyentuh isu kekejaman rejim Zionis dan ketegangan di rantau Asia Barat. Dan terdahulu ketika di Kaherah, Perdana Menteri yakin dasar ekonomi madani berupaya memacu ekonomi Malaysia di peringkat ASEAN dan global. Keyakinan itu bersandarkan penunjuk ekonomi negara yang memberangsangkan. Selain pengiktirafan sebagai hub utama semikonduktor dan tenaga hijau di rantau Asia Tenggara. Menerusi kenyataan ringkas selepas menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri dan perniagaan, Datuk Seri Anwar menyatakan peluang dalam industri sawit, automotif, farmaseutikal dan produk perubatan, semikonduktor, sektor digital serta tenaga diperbaharui dibincangkan. Dalam pada itu, selaku pengerusi ASEAN tahun depan, fokus Malaysia tertumpu kepada melonjakkan aktiviti ekonomi dan perdagangan antara negara anggota. Ini peluang Malaysia memanfaatkan kelebihan sebagai negara peserta dan pengeluar utama sektor tenaga hijau ke arah merancakkan lagi aktiviti ekonomi serta perdagangan intra-ASEAN. Manakala syarahan umum Perdana Menteri di Universiti Al-Azhar memperkukuh hubungan strategik Malaysia bersama Universiti Islam Ulong di dunia itu. Ia jadi bukti pengiktirafan besar diberi kepada ketokohan dan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar dalam kenyataannya berkata, Universiti Al-Azhar memberi sumbangan besar dalam menyatupadukan umat Islam serta membina generasi ilmuwan. Justru beliau menyeru semua pihak agar benar-benar menghayati nilai-nilai Islam serta menterjemah kepada tindakan demi negara dan umat seperti dinyatakan Datuk Seri Anwar dalam syarahan umum tersebut. Manakala penyedia platform media sosial perlu lebih proaktif menyekat sebarang perilaku tidak bermoral. Tegas Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil, sepatutnya teknologi AI masa kini digunakan pada kadar segera untuk menyekat anasir memudaratkan. Justru langkah melesenkan perkhidmatan aplikasi di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 adalah tindakan yang tepat. Saya percaya sekarang Meta telah take down, tapi masalahnya Meta tidak proaktif. Hanya setelah dibangkitkan baru sepatutnya dia dah flag patutnya dari awal. Ini antara sebab kenapa kita mahu platform-platform ini dilesenkan supaya secara automatik dia dah tahu benda itu salah, buatlah automatik. Apa guna dia ada AI? Kan? Apa guna dia ambil duit daripada rakyat Malaysia, daripada Malaysia. Pendapatan Facebook tahun 2023 2,5 bilion ringgit. 2,5 bilion, takkan dia tak ada duit untuk nak buat saringan automatik.
terhadap semua page-page jenayah ni. Fahmi mengulas kes di media sosial berkait jenayah seksual kanak-kanak. PDRM telah berhubung dengan MCMC untuk mendapatkan bantuan teknikal bagi menanganinya. Kerajaan akan terus memantau dasar ekonomi baharu Amerika Syarikat susulan kemenangan Donald Trump. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah berharap dasar yang bakal dikeluarkan oleh Amerika akan terus merancakkan ekonomi dunia. Jelas beliau, kedudukan ekonomi negara masih di landasan yang tepat di samping keracakan ekonomi yang masih kukuh. Purata KDNK mengalami pertumbuhan 5.1% dalam tempoh 9 bulan pertama pada tahun ini. Malah kedudukan inflasi juga terkawal iaitu 1.8% dan kadar pengangguran menurun kepada 3.2% pada September lalu. Dalam perkembangan berasingan, akta baharu bagi kawal sedia aktiviti pemberian pinjaman wang oleh institusi bukan bank bakal digubal pada tahun depan. Kita rasa dalam sistem kewangan kita di sini ada regulator yang wujud untuk mengawal selia. Apa-apa yang keluar daripada sistem pembankan bank negara adalah regulator yang mengawalnya. Apa-apa yang keluar daripada segi capital market, Securities Commission adalah kawal selianya. Dan dalam usaha kerajaan untuk menangani isu yang mungkin tak tersedia terkawal, ada kredit akta akan keluar tak lama lagi dalam tahun depan, di mana kita tengok macam mana mengawal pemberian buy now pay later dengan itu agak lebih senang kita tengok apa-apa isu yang keluar. Ini pula mengenai projek perkhidmatan One Bestari Net. Cadangan penyelesaian sedang dimuktamadkan Kementerian Pendidikan. Hasilnya akan dikemukakan kepada Jemaah Menteri untuk menentukan hala tuju seterusnya. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah-Wah, perkara itu selaras komitmen kerajaan madani untuk memastikan isu lampau diselesaikan. Tidak ada apa-apa tindakan undang-undang sivil difaulkan di mahkamah oleh kerajaan setakat ini. Dalam masa yang sama, pelaksanaan projek One Bestari Net ini masih dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. KPM menyerahkan sepenuhnya kepada SPRM untuk menyiasat perkara ini dan bersedia memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak SPRM dalam siasatan ini. Geran per kapita TVET sejak 2012 tidak semak semula. Jadi PCG terdesakan Timbalan Menteri telah ialah sumber kewangan utama sekolah dan keadaan lama tidak lagi dapat menampung kos. Oleh itu harus ditambah dan tingkatkan sebanyak 15% menjadikan peruntukan keseluruhan RM900 juta. Ya, bersua kembali. Ketua Bahagian Perbicaraan dan Rayuan di Jabatan Peguam Negara AGC, Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar, dilantik Peguam Negara baru berkuat kuasa esok. Pelantikan beliau diumum Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar dalam satu kenyataan. Datuk Muhammad Dusuki menggantikan Tan Sri Ahmad Tahriruddin Muhammad Saleh yang dilantik sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan. Pelantikan Datuk Muhammad Dusuki selaras Fasal 1 Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan dan diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dalam pada itu, Tan Sri Ahmad Tahriruddin menzahirkan terima kasih kepada kerajaan kerana memberi peluang kepadanya menerajui AGC sejak 6 September tahun lalu. Kerajaan kerana memberi saya peluang menerajui Jabatan Peguam Negara. Besok akan
lagi. Okey, itu saja. Thank you very much. Thank you. Terima kasih semua. Bilik Gerakan Bencana Big Ben dan aplikasi mudah alih sistem e-bencana JKR kini diaktifkan. Ia sebagai langkah mempertingkatkan kesiapsiagaan menghadapi monsun Timur Laut. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, selain memberi manfaat kepada orang awam, pengoperasian Big Ben dan sistem itu turut berupaya menjadi sumber rujukan kepada semua pihak berkepentingan untuk pengurusan bencana. Apps ini memang boleh dimuat turun sekarang pun ya. Jadi apps sekali lah semua segala aspek kepengoperasian dalam pemantauan dan buat pelaporan. Yang penting ni maklumat-maklumat ini boleh didapat oleh pengguna ya, pengguna jalan raya, rakyat biasa di mana-mana tempat yang terkesan ya. Sistem e-bencana JKR boleh dimuat turun secara percuma melalui App Store dan Google Play. Manakala prihatin dengan nasib pesawah terjejas banjir di Kedah September lalu, Perdana Menteri menyurahkan sumbangan ihsan berjumlah 4.23 juta ringgit. Lebih 4,000 pesawah menerima RM1,000 setiap seorang. Dan menurut Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, Datuk Dr. Ismail Saleh, sumbangan yang bertujuan menampung kerugian dialami dan mengusahakan tanaman padi bagi musim seterusnya. Selain bantuan ihsan itu, pihak MADA juga akan menyalurkan bantuan menerusi tabung bencana tanaman padi kepada pesawah terjejas. Lebih 850,000 rakyat Sarawak bakal menerima sumbangan Keperluan Asas Sarawak SKAS. Bantuan keuangan antara RM250 hingga RM800 setahun itu melibatkan peruntukan RM450 juta pada tahun depan. Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, SKAS bertujuan meringankan beban golongan berpendapatan rendah yang terjejas akibat kenaikan kos sara hidup. Penerima yang layak adalah rakyat negeri itu yang menetap di Sarawak. Kebanyakan penerima SKAS juga akan menerima sumbangan tunai rahmah daripada Kerajaan Persekutuan. Manakala pelajar pengajian tinggi Sarawak daripada keluarga golongan berpendapatan rendah akan menerima bantuan keuangan RM1,200. Selepas meraih kejayaan menerusi emas Alif, GB Gold Malaysia kini tampil dengan taruhan terbaru iaitu Wan Umah. Edisi kali ini berbentuk gold bar 1 gram dan 1 dinar dengan hanya 6,000 unit di pasaran. Pengasasnya Syafiza Muhyiddin berkata, edisi khas emas ini terhasil bagi menghargai sokongan padu daripada pelanggan setia GB Gold Malaysia serta dutanya Alif Satar. Alright, pengeluaran edisi yang kedua ni adalah daripada edisi yang pertama. Edisi pertama kita keluarkan Gold Bar Alif, High Level mari menuju ke kejayaan dan kita dapat sambutan yang sangat hangat, 3,000 pieces terjual semasa hari tu. Alright, dan atas permintaan mereka nak lagi design dan saya berbincang dengan Alif Sata, dia nak keluarkan desain Wan Umah. So hari ini 11.11 kami lancarkan dua desain, pertama Dinar Wan Umah dan juga Gold Bar Wan Umah, dan kita lancarkan di TikTok GB Gold MY dengan target hari ini penjualan kita RM2 juta untuk 24 jam. Pada bahagian hadapan emas tersebut tertera perkataan Hayya 'alal falah yang bermaksud marilah menuju kejayaan. Manakala pada bahagian belakang adanya perkataan emas serta beratnya dalam tulisan Jawi, turut disertakan sijil pengesahan ketulinan dan berat. Hari ini 11.11 dah mula daripada lewat malam pagi tadi bersama dengan tim GB Gold TikTok Live. Memang luar biasa lah. Alhamdulillah hari ini kita plan untuk mencapai sasaran sales RM2 juta. So mata Alif benda merah dah ni. Dan Alif harap semua orang yang tengok ni pun sempat lagi sampai lewat malam ni untuk ke TikTok GB Gold MY untuk dapatkan siri ni limited edition 3,000 pieces saja. Rundingan dengan pihak kontraktor bagi projek LRT Laluan Mutiara Pulau Pinang kini dalam peringkat akhir. Pelbagai perkara diperinci sebelum memuktamadkan kelulusan.
Sekarang ini sudah berada dalam fasa terakhir. Apabila dimuktamadkan, selepas itu akan diangkat untuk kelulusan terakhir oleh Kementerian Kewangan. Baru selepas itu boleh dianugerahkan kepada pihak kontraktor tersebut. Kita harap segala proses itu dapat diselesaikan akhir tahun ini, dan selepas itu kita sudah tentu akan lancarkan secepat mungkin apabila adanya keputusan terakhir. Fasa pertama pembinaan LRT laluan Mutiara akan bermula dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke Komtar. Manakala fasa kedua pula melibatkan laluan menyeberang ke Penang Central di seberang Perai. Malaysia komited menjadikan Kuala Lumpur sebagai hub global yang mampu menarik dan menyokong pelbagai jenis perniagaan antarabangsa. Infrastruktur canggih dan rangkaian sumber yang luas adalah kelebihan sebagai pusat menyediakan akses kepada bakat tempatan berkemahiran tinggi. Malaysia is committed to build a tech-driven nation where businesses, communities and individuals have the resources to innovate and succeed, especially in Kuala Lumpur. The KL Structure Plan 2040 outlined a bold vision to make this city a smart, a resilient and sustainable metropolis through significant investment in infrastructures, digital connectivity and also green initiatives. Recently, central to this transformation, we have our vision of Chase City, which means according to the clean, healthy, advanced, safe and also eco-friendly city. Usaha ini selaras matlamat Malaysia untuk berada dalam kelompok 20 negara terbaik ekosistem permulaan global menjelang 2030. Beliau berucap pada Majlis Pelancaran Pusat Operasi Global GOC baharu di Ibu Negara. Menerusi pelancaran itu, ia dijangka dapat mewujudkan 1,000 pekerja berkemahiran baru menjelang 2027. Selaku pengerusi ASEAN tahun hadapan, kerajaan akan memastikan ringgit didagangkan dalam keadaan teratur. Oleh itu, Bank Negara Malaysia BNM akan terus memantau pergerakan mata wang yang dianggap berlebihan dalam pasaran tukaran asing. Justru kerajaan dan BNM meneroka peluang kerjasama penyelesaian mata wang tempatan dengan negara strategik seperti China serta negara ASEAN lain yang mempunyai nilai dagangan dua hala yang tinggi. Bank Negara Malaysia akan terus bersedia untuk membendung pergerakan mata wang yang dianggap berlebihan dalam pasaran pertukaran asing. Kerajaan dan Bank Negara Malaysia telah lama mengambil langkah proaktif untuk mempromosi penggunaan mata wang tempatan bagi penyelesaian perdagangan dan pelaburan antarabangsa. Manakala Indonesia dan China bersetuju perkukuh kerjasama maritim di Laut China Selatan. Kerjasama itu bertujuan untuk mempromosikan keamanan, persahabatan dan kestabilan di rantau ASEAN dan China. Fokus utama akan terarah pada kerjasama ekonomi, terutamanya dalam sektor perikanan dan pemeliharaan. Kementerian Luar Indonesia memaklumkan bahawa kerjasama itu akan dilaksanakan mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh setiap negara. Menurut kementerian itu, semua tanggungjawab dan perjanjian antarabangsa Indonesia yang berkaitan dengan kawasan itu akan kekal tidak terjejas dan sah tanpa sebarang perubahan. Indonesia juga percaya bahawa kerjasama berkenaan akan menyumbang kepada penyelesaian kod tata laku di Laut China Selatan yang akan mewujudkan kestabilan di kawasan terbabit.